Oke, salam dan salam sejahtera, dan pencerahan saya adalah berkenaan dengan isu yang mana kita lihat hari ini gah di media sosial seolah-olah Barisan Nasional UMNO ni parti yang kuat. Tang mana hebatnya PRU ke-14 kerana dua pengemudi mereka iaitu Datuk Seri Najib dan juga Datuk Seri Zahid Hamidi lah yang mengemudikan kepimpinan mereka akhirnya lingkup. Jadi hari ini kalau barisan pimpinan Barisan Nasional ni yang merasakan gah mereka menang, mereka bukan hebat pun. Kita tahu dalam banyak-banyak parti di negara kita ini, kita akui sajalah, tak payah bohong, yang hebat adalah DAP. Kenapa saya kata macam tu? Kita boleh lihat track record DAP bertanding 40 lebih kerusi, menang 40 lebih kerusi. Begitu juga nombor 2 kita lihat PKR bertanding lebih kurang 50 lebih kerusi, menang pun macam tu. Lepas itu diikuti oleh Parti Amanah. Parti-parti yang lain tidak ada kuatnya. Parti Bersatu bertanding banyak kursi, terpaksa PKR memberi ruang. DAP Amanah beri ruang untuk mereka bertanding, kalah banyak. Parti UMNO bertanding berapa puluh kursi. UMNO Barisan Nasional bertanding 222 kursi, kalah habis lingkup. Itu yang kalah PRU ke-14. 14. Begitu juga dengan parti yang dinamakan PAS ni. Parti PAS ni bertanding 150 lebih kursi, menang 18 kursi. Jadi tang mana hebatnya mereka ni? Yang mereka hebat hari ini adalah mereka pandai memutarbelitkan media. Apabila mereka berada dalam kerajaan, mereka gunakan sepenuhnya ruang media yang ada. Itu sebenarnya. Jadi apa yang saya lihat, apabila mereka yang ada dalam parti di sebelah sana tu, yang merasakan sangat ego, rasa sangat angkuh, kamu tidak mempunyai kekuatan sebenarnya. Cuma hari ini kekuatan media kamu yang kamu gunakan, propaganda yang kamu gunakan, kamu orang gunakan untuk mengelirukan rakyat, itu jelas daripada dulu. Sebab tu hari ini kalau kita lihat, walaupun APH itu media dia tidak begitu kuat, tetapi rakyat yakin bahawa kepimpinan yang ada dalam PH ni boleh kita selamatkan negara ini daripada terus lingkup oleh pemimpin-pemimpin yang rakus sekarang ni. Kita tahu bahawa pimpinan yang ada di Barisan Nasional yang lalu, kita lihat sebelum PRU ke-14, banyak sangat ketirisan berlaku. Mereka jadi Perdana Menteri sibuk dengan mencari kekayaan, yang mana Perdana Menteri yang ada hari ini disabitkan dengan banyak tuduhan melibatkan 1MDB. Manakala timbalan Perdana Menteri yang waktu itu hari ini pun sama, yang mana kita lihat tuduhan pun berpuluh. Kalau betul mereka tidak melakukan kesalahan, mereka tidaklah takut. Sebab itu kita lihat pemimpin Barisan Nasional hari ini mereka begitu takut akan PRU ini. Kalau PRU ini mereka kalah, maka mereka rasa tidak mustahil kalau mereka juga akan disiasat. Itulah politik ni macam tu. Sebab itu nak jadi tokoh politik ni, jangan mencuri, merompak duit rakyat. Jadi akibat dia, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya akan jatuh ke tanah. Kita lihat pendedahan-pendedahan yang dilakukan oleh pimpinan UMNO apabila tidak bersehaluan, maka mereka akan membongkar kelambu mereka sendiri. Bukan kita rakyat yang bongkar. Dulu akan main lagi mereka nak memutarbelitkan fakta, walaon memutarbelitkan fakta. Isu Datuk Seri Anwar Ibrahim cukup majoriti. Kenyataannya hari ini Tuhan nak tunjuk, keluar pula daripada mulut orang UMNO, orang kanan UMNO yang mengatakan memang betul ada sign SD. Ada yang sampai 2 kali sign. Jadi ini hakikat yang perlu kita rakyat lihat, bahawa pimpinan Barisan Nasional yang dipimpin oleh UMNO, kebanyakan pemimpin mereka menipu rakyat. Jelas kita lihat pimpinan UMNO menipu orang UMNO yang di bawah ni. Kenapa saya kata macam tu? Itu yang presiden dia kata bergantung kepada pimpinan ataupun anggota di bawah nak menentukan. Yang ni pula pimpinan lain pula kata bahawa betulnya memang macam ni, ada buat SD untuk menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Yang presiden no Anwar, no DAP, no PKR. Jadi inilah cara mereka
yang di atas menipu orang di bawah mereka, yang orang di bawah mereka ini tidak tahu apa-apa. Yang mereka mainkan adalah isu perkauman ini karena paling penting untuk UMNO mengkedepankan parti dia sebagai parti yang terbesar untuk parti Melayu ni. Inilah dia punya modalnya. Karena UMNO tidak akan boleh didokong oleh Bumi Putra yang bukan Melayu. Karena dia tidak untuk orang-orang yang Bumi Putra. Jadi itu dia buat komponen Barisan Nasional. Komponen Barisan Nasional inilah yang banyak pula menipukan tokoh-tokoh ataupun orang-orang yang ada di luar bandar yang tidak paham politik ni, bahawa mereka ingat mereka dalam Barisan Nasional ni ataupun apabila menyokong Barisan Nasional ni memberi satu sinar. Mereka tak tahu apa pemimpin-pemimpin UMNO yang memegang jawatan-jawatan penting dalam kerajaan setelah mereka memerintah berpuluh-puluh tahun ni tidak memberi manfaat kepada bukan saja kaum lain. Kaum Melayu sendiri pun tidak mendapat manfaat. Kalau perkara ini betul boleh memberi mandat, boleh memberi manfaat kepada kaum yang ada ni, saya rasa parti UMNO adalah satu parti yang kuat, yang boleh orang Melayu percayai. Tapi kerana itulah, karena pimpinannya itu tidak jelas, lari daripada perjuangan asal, maka itu yang ada hari ini adalah memperjuangkan periuk nasib mereka sendiri. Kerana apa? Kerana mereka dah takut, mereka dah laku banyak ona dalam politik ni, maka kalau UMNO itu jatuh, Barisan Nasional ini untuk yang digunakan, mereka ini jatuh, maka riwayat politik mereka serta mereka juga boleh jadi kandang kotak masuk ke Sungai Buloh. Ini yang menjadi igawan mereka ni. Cuba kalau mereka betul-betul bekerja untuk rakyat, mereka tak takut. Kalah lah. Sama macam PKR. Kalah banyak kali, tak jadi kerajaan pun tak apa, tapi menjadi pembangkang yang kuat. Begitu juga DAP. Begitu juga Amanah. Mereka akan jadi satu pembangkang yang kuat kerana mereka tidak takut dengan isu rasuah, salah guna kuasa, kerana tidak pernah mereka gunakan salah guna kuasa ni. Kalau ada, saya ingat dah didakwa hari ni. Jadi ini asasnya yang mana kita telah ditipu bulat-bulat oleh pimpinan mereka ni, yang mana diwar-warkan oleh blogger-blogger mereka, pimpinan mereka, seolah-olah UMNO Barisan Nasional ni kuat. UMNO membuat satu gabungan Barisan Nasional adalah untuk memperkukuhkan UMNO. Barisan Nasional ni macam kalau kita ambil tender ya, ambil projek ya, dia cuma ini saja, diprosidkan saja untuk mengaburi mata rakyat Bumi Putra yang lain, Sabah Sarawak. Hakikatnya yang mendapat keuntungan daripada Barisan Nasional adalah UMNO, bukan banyak kaum lain tidak mendapat manfaat daripada ini. Kalau Barisan Nasional betul-betul bagus, kenapa Sabah Sarawak, kenapa negeri-negeri pembangkang mereka tidak bangunkan? Ataupun kenapa mereka tidak ngurus takbirkan negara ini dengan baik? Hakikatnya Barisan Nasional dah gagal. Apa lagi yang kita nak lihat? Kekuatan mana yang kita nak lihat? Barisan Nasional mempunyai duit yang begitu banyak. PRU ke-14 kalah. Jadi setakat PRU ke-15 ke-16 ni, pihak pembangkang boleh menang kalau kita betul-betul buat kerja bersama rakyat. Kerana rakyat nak hari ini orang yang betul-betul bekerja, yang betul-betul memperjuangkan nasib rakyat. Itulah pencerahan saya berkenaan dengan isu ini. Jadi kita rakyat boleh tahu bahawa dua tokoh yang saya katakan ni tadi memimpin Barisan Nasional, ini adalah tokoh yang kita tak boleh harap ada kes mahkamah nak memimpin negara. So buang masa kita, kerana dia akan menghancurkan negara kita ini dengan hutang-hutang yang berlambak. Sekian, terima kasih, thank you.